Qauli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua dah ready? Boleh kita start ke? InsyaAllah kita start 9.3 minit. Hopefully kita boleh habis dalam lebih kurang sejam lah insyaAllah. So malam ni nampak ramai muka-muka baru, insyaAllah sahabat-sahabat baru yang mungkin kita boleh berkenalan malam ni insyaAllah. Dan apa yang kita akan discuss dekat sini adalah secara santai saja. Saya mohon kalau boleh anda mutekan dulu mic masing-masing sehingga akhir presentation saya. Nanti you all boleh onkan mic untuk kita QA lah untuk bersoal jawab. Tapi kalau you have any burning question, kalau nak tanya soalan, boleh tulis dulu dalam chat box and then insyaAllah kita ada pakar-pakar, doktor dan coach-coach kita yang akan bantu anda untuk jawab soalan. Okay, so kita mulakan sekarang. Nampak sekarang ni dalam 30 lebih. So okay, tak apa, kita start dulu dan insyaAllah kita maybe ramai lagi yang belum balik solat isyak maybe. Ya. Yeah. Okay. Ijan nampak ke Ijan? Okay ke? Okay, doktor. Clear. Clear Yeah. My voice pun okay. Mic okay? Yeah, okay. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay. So malam ni sebenarnya isu yang kita nak discuss ini adalah something yang very applicable lah untuk kita punya hari-hari punya isu yang kita boleh discuss. Tapi saya just nak bawa satu perception untuk kita tengok sebab hidup kita ni sebenarnya amat laju, betul tak? Hidup kita dalam sehari-hari ni memang amat laju dan kadang-kadang kita tak sempat nak tengok ataupun muhasabah sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup kita seharian. Sekejap saya sebutkan sikit aircon. Okey. So apa yang saya tulis tajuk dekat sini adalah tua dan sakit sebelum usia. Di mana silapnya? So kalau kita biasa dengar lah, ramai orang selalu cakap kalau you all biasa dengar, dia kata alah biasalah. Kalau kita dah masuk umur 40, biasalah sakit lutut, sakit pinggang. Biasalah kalau dah umur 40, 50 ni kena cari kerusi bila nak solat. Kan? Ataupun kita selalu dengar, kalau dah masuk umur 40, 50, 60 ni memanglah ubat 3 serangkai tu memang wajib bawa ke mana-mana. Darah tinggi, kencing manis, gout, kolesterol, jantung kan? Dan orang pula cakap cucu insulin ni normal lah. Kalau dah ambil 5-6 tahun dah makan ubat kencing manis, normal lah tu. Kalau dah 50 tahun kena dah cucu insulin. Saya pernah dengar orang cakap gitu. Ataupun ada juga orang cakap, normal lah doktor. Kalau dah masuk umur 50-an ni, kencing kita dah tak tus. Maknanya kencing dah tak lawas. Lelaki lah. Ataupun maybe kalau perempuan dia kata, biasalah doktor, kalau dah masuk umur-umur menopause ni, kita memang kadang-kadang memang tak boleh nak tahan kencing, terkencing-kencing dalam seluar. Kan? Ni saya bagi tahu normal senario yang biasanya kita sebagai doktor kita dengar pesakit-pesakit kita mengadu. Dan ada juga yang bagi tahu, saya normal lah doktor, saya dah masuk umur 30-an, 40-an ni, saya dah tak ada nafsu. Bagi siapa yang sudah berkahwin dekat sini, memang saya harap anda faham dia kata normal. Okey, dan normal lah doktor, kalau perut kita ni kalau dah masuk umur 40-an, kita dah tak tahan perut kita, tak boleh silap makan sikit. Ataupun kulit dah kering, kulit dah kendur, kulit dah kering. Masuk umur 40-an ni normal lah kulit dah kering, dah kendur. Ataupun kadang yang mengadu juga tak boleh tidur lena. Asyik terjaga-jaga, masuk je umur 40-an dah tak ada deep sleep. For those of you yang memang record you punya sleep pattern, sleep analysis, sleep stages tu, kadang-kadang dia datang mengadu pada saya, doktor, normal lah doktor, kalau dah masuk umur 40-an ni, saya dah tak boleh tidur lena. Asyik terjaga-jaga, ada intermittent awakening, dah tak ada deep sleep dah dalam saya punya sleep cycle.
So saya tak pasti ini adakah suatu yang normal bagi anda. So malam ini sebenarnya kita nak tengok sebenarnya apa yang sepatutnya kita hayati, kita nikmati, tapi kadang-kadang nikmat tu dah hilang lebih awal daripada waktunya. Ni tujuan kita nak discuss pada malam ni. So kenapa mesti berlaku begini? Ni yang kita kata tua sebelum usia tua. Dan ini semua yang tadi yang saya listkan tadi, saya tak pasti sama ada itu adakah mitos ataupun bagi anda itu adalah something yang memang reality ataupun itu adalah something yang memang tak sepatutnya berlaku. So kita nak tengok malam ni kenapa semua ni berlaku. Kalau you all tengok muka ni saya letak sini apa beza dia yang nampak? Sebelah ni sebelah kiri ni nampak kedut kan? So mungkin sebelah kiri dia ni mungkin part yang selalu terdedah pada cahaya matahari sunburn, menyebabkan berlakunya DNA breakdown, menyebabkan berlakunya early aging. Kita tak tahu sebab sebelah kan. So ada banyak teori nanti kita tengok lepas ni apa yang berlaku. So selain daripada yang saya sebut tadi, ada tak daripada kita dekat sini, ni ada 46 orang dekat sini ada tak yang pernah dengar ni? Biasalah doktor dah masuk umur 40-an, 50-an ni berat dah naik mendadak. Pernah tak dengar? Berat payah nak turun, bukan main zumba siang malam. Okey, pergi zumba, pergi aerobik, buat macam-macam exercise, cycling sampai 10-20 km tapi berat payah nak turun. Ataupun perut buncit, exercise, kurus kaki, tangan semua dah kurus dah, nampak dah okey dah. Tapi part perut ni, cuba pegang perut masing-masing. Part perut ni payah nak turun. So mungkin ada dekat sini yang pernah dengar keluhan-keluhan ni dan kita nak tengok kenapa sebenarnya nak muhasabah balik. Dan sabar sebab benda-benda ni yang saya nak address later ni ada isu yang kita nak discusskan. So buat untuk kesekian kalinya saya nak bincangkan beberapa topik dulu. Topik yang tadi tu kita letak dalam poket dulu, simpan dulu sekejap So sebenarnya apa yang kita nak tengok adalah kita ni bukan hanya sekadar nak hidup lama. Kalau saya tanyalah dekat sini berapa tahun sebenarnya you all wish to live lah? Berapa tahun sebenarnya anda nak hidup sebenarnya? Mungkin ramai yang jawab, doktor saya nak hidup 20 tahun lagi. Ataupun saya nak hidup selama-lamanya. Mungkin ada walaupun benda tu sesuatu yang illogical. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Tetapi memang impian setiap orang nak hidup lama. Tetapi apa yang kita nak bawa dekat sini adalah bukan hanya sekadar nak hidup lama, tetapi kita nak umur yang panjang dan sihat. So itulah sebenarnya apa yang kita nak bincang pada malam ni. Kita nak tengok umur yang panjang dan sihat macam mana kita nak usahakan. Simple je sebenarnya. So saya mulakan apa yang kita nak discuss isu dekat bawah ni dengan ayat 70 dalam surah An-Nahl. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. So maksudnya, dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Kemudian dia menyempurnakan tempoh umur kamu, maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah. Maksudnya peringkat tua dan kebudak-budakan. So jadi nyanyuk balik, jadi tak ingat balik, jadi ke peringkat macam mana anak dulu. Sehingga menjadilah dia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. So memang Allah Ta'ala dah tentukan kita akan sampai ke tahap ini. Umur kita ni, tetapi apa yang kita boleh usahakan adalah insya-Allah untuk kita menjadi sebaik-baik umat.
sebaik-baik, yang sihat, yang kita manfaatkan kesihatan kita untuk umat yang lain. So inilah sebenarnya aim kita. Walaupun kita tahu memang kita end up dengan lemah, memang kita end up dengan lupa, dengan banyak yang tak mampu nak buat sendiri maybe, tetapi kita nak usaha, nak cuba supaya kita ada upaya dan kekuatan dan tidak menyusahkan orang lain. InsyaAllah kita nak aim supaya kita sihat sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah. So apa yang kita akan telusuri pada sesi ini, kita nak tengok, first kali kita nak tengok simple. Saya akan bagi briefly tentang proses penuaan. Kita nak tengok kesan pada kualiti kehidupan kita. Oh, ada yang PM saya ni. Okay, sorry. Ada orang baru ni. Yang PM saya ni minta saya introduce. Masya Allah. Okay. So saya ambil masa 10 saat introduce kejap sebab ada orang baru dalam ni yang belum pernah dengar lagi. Okay, belum pernah kenal lagi saya. It's okay, tak apa. Saya ambil masa sikit. So saya actually Dr. Adibah. Saya rasa macam kalau you all dah masuk dalam ni, maybe orang yang invite anda tu dah introduce lah saya. Tapi nampaknya masih ada yang belum kenal saya sebab ada yang PM saya ni minta introduce. So saya Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Saya base dekat Johor Bahru. So now saya dekat JB. Tapi saya asal daripada negeri Cik Siti Wang Kembang. Daripada negeri Kelantan. Saya berkahwin dengan Dr. Zulkarnain Hassan dan kami pindah ke Johor Bahru lah. Beliau orang Johor. So dah lebih daripada 10 tahun lah, dekat 15 years lah kami dekat JB ni. Bidang saya adalah medical physiology. Saya medical doctor dan saya buat postgraduate study dalam bidang physiology daripada Royal College of Surgeons in Ireland dan saya undergraduate dekat Malaysia. So field of interest saya adalah lebih kepada health and wellness dan lebih kepada tujuan asas hidup kita ni, iaitu kesihatan itu adalah amanah. So itu adalah sebenarnya apa yang kami interested, field of interest kami, dan insyaAllah kami akan cuba bantu anda. That's why kita buat sesi ni supaya kita boleh share sama-sama sebab saya pun masih belajar lagi dan saya tengok dekat sini ramai daripada anda ada yang medical professionals pun ada dekat sini, so maybe kita boleh share ilmu. Okay, so that's it now. Kita nak tengok juga pada malam ni adalah konsep asas radang ataupun inflammation. Kita nak cuba kaitkan antara radang dengan pemakanan dan juga macam mana radang pemakanan ni dia boleh impact kepada proses penuaan dan obesity. Okay, apa persediaan dan tindakan terbaik kita, and then last kali I will touch about the uniqueness of anti-inflammatory diet program. Okay, so now saya nak tanyalah kalau ada siapa yang dekat sini nak cuba jawab. Kalau kita dekat Dewan Hall, dekat hall face to face, saya mungkin just point dekat you boleh jawab. Tapi maybe ada any of you nak volunteer sebenarnya. Saya bagi makna sihat dekat situ. This is actually according to WHO lah. Sihat ni sebenarnya adalah maksud dia kalau ikut definisi WHO adalah the absence of sickness. Maknanya bila kita sihat, maknanya kita tak ada kesakitan. Sama lah kan, kalau waktu siang maknanya tak ada malam, tak ada gelap. Kalau maksud cinta contohnya adalah tiada kebencian contohnya, maknanya lack of something. So maksud sihat ni sebenarnya adalah tak ada kesakitan. Tetapi saya nak tanya dekat sini, 66 orang yang ada dekat sini ni, sebenarnya apa yang you all faham maksud deep, maksud sebenar sihat ni? Ada tak seorang yang boleh volunteer nak bagi jawapan? Sekejap saya tengok nama siapa yang ada. Ada yang nak try, nak cuba? Come on, kita just discussion santai-santai saja. Sihat itu ialah Ya. Cik Yaakob ke Dr. Yaakob? Ramai ni. Boleh cuba jawab apa sebenarnya maksud sihat dari segi hakikat yang Cik Yaakob faham? Tak jadi Okey, siapa nak cuba dekat sini? Yuni lah, Yuni. Okey, Dr. Yuni. Apa Yuni maksud? Sihat sebenarnya yang Yuni faham lah dari segi hakikat dia. Apa Yuni? Okey, tak ada juga. Nampak tak ada nak cuba jawab. Ataupun maybe ada tim-tim daripada tim Afiat Wellness ada nak cuba? Anybody?
Coach Ijan. Coach Ijan, kita tanya Ijan. Okay, apa yang you faham sebenarnya tentang sihat ni? Just share. Ijan, come on. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, bagi saya makna sihat ni sihat dalaman dan luaran je lah. Dalaman maknanya kita apa pun yang kita hadapi sakit sebelum ni, so kita akan cuba untuk betulkan dalaman dululah. Dan Okay. baru kita nampak luarannya. Itu apa yang berlaku pada saya lah. Dari apa yang saya ikut program dengan Dr. Adibah. Okay. Okay. Maknanya sihat. Sihat luaran dan dalaman lah. Ya. Dia dalaman. Okay. Selain daripada tu ada nak tambah sikit lagi tak? Sihat ni apa sebenarnya? Dari segi capability, dari segi apa yang kita boleh tengok. Sihat is tak adalah maksudnya sihat semata-mata, tapi dari segi kita punya productivity kita macam mana? Okay, sihat dengan kalau nak ikutkan kalau umur kita ni kita kena setanding lah sihat dengan kita punya orang kata tenaga kita, Yes. energi. Yes. Okay. Bagi kita energi tu kita penting lah untuk kerja-kerja rumah, macam saya bekerja dengan kerja rumah lagi dengan kita punya amal ibadat kita, itu yang most important thing itu je lah. Yes, tu yang I nak dengar sebenarnya. So thank you Coach Ijan. Bagus sangat. Saya suka jawapan tu. So sihat sebenarnya, thank you Ijan. Sihat sebenarnya bukan semata-mata yang kita nampak dari segi luaran lah. Maknanya tak sakit kan? Bukannya terbaring atas katil, yang tu sakit, maknanya dia tak sihat. Tetapi maksud sebenar sihat yang saya nak dekat sini, yang nak kita faham adalah yang pertama sekali adalah kita sihat maknanya ibadah kita mantap. Ada orang yang tak boleh nak rukuk, nak sujud dengan sempurna. So boleh bayang tak macam mana rasa kalau dahi kita tak boleh nak cecah ke sejadah tu. So nikmat kita boleh sujud setiap hari, kita boleh sujud, rukuk, duduk antara dua sujud dan sebagainya dengan sempurna. Itu adalah makna sihat yang sebenarnya. Yang kedua, kita boleh baca Quran. Boleh bayang tak orang yang dah mata tak nampak mata dia rabun, mata dia kabur, ataupun mata ada orang yang buta terus, glaukoma yang teruk ke tak nampak ataupun tak boleh nak duduk duduk sikit slip disc sakit, terpaksa terbaring saja. So nikmat bila kita boleh duduk, kita boleh tenang dalam keadaan tak sakit, itu adalah satu nikmat sihat juga. Nikmat sihat adalah bila kita boleh spend masa kita dengan orang yang kita sayang, dengan pet kita, dengan kucing kita, tak semestinya dengan manusia tapi dengan mungkin hobi kita. So itu adalah sihat juga. Sihat juga macam yang Coach Ijan bagi tahu, kita boleh buat daily activity kita. Maknanya tak ada kita terbaring. Ada orang yang tak boleh nak berjalan, tumit dia sakit, plantar fasciitis, tak boleh nak pijak, sakit sangat kaki. Ataupun kaki dia memang sciatica, sakit yang memang macam electric shock tu. So itu adalah sebenarnya nikmat sihat bila kita boleh beraktiviti dengan sahabat-sahabat kita. Ataupun makna sihat yang sebenar yang lebih dalam lagi adalah apabila kita boleh berkomunikasi dengan baik. Tak adalah nak marah-marah, tak adalah nak masam muka, tak adalah rasa macam nak jerit-jerit. Tu adalah makna sihat. Sihat dekat sini sihat mood kita, sihat emosi kita. Dan juga sihat satu lagi yang penting juga bagi pasangan suami isteri. Sihat adalah keadaan di mana seseorang dapat memberi layanan yang terbaik. Kalau suami pada isteri, kalau isteri pada suami, itu adalah sihat. Not necessary to be suami isteri. Kalau you all belum kahwin lagi, maybe sihat itu adalah bila kita dapat melayan binatang ke sekeliling kita, kucing. Kucing datang dekat kita, tak adalah kita nak tendang ke apa. Orang yang tendang kucing tu dia tak sihat maksudnya. For me. Okay, so itu adalah hakikat sihat. Dan sihat yang paling penting sekali adalah sihat yang ni. So tujuan kita mungkin ada yang nak tunaikan haji umrah. So apa yang penting adalah sihat. Sihat mental, sihat fizikal, sihat spiritual. So sihat semua ni. Boleh imagine tak? Kita nak tawaf, nak sa'i apa semua tu perlukan tenaga dan kesihatan yang mantap.
So ini adalah sebenarnya makna sihat yang dalam. Yang kadang-kadang kita tak terfikir. Kita ingatkan sihat ni, okey tak apalah, aku boleh bangun pagi, pergi sembahyang subuh dekat masjid, makan roti canai pagi-pagi, duduk kedai kopi, baca surat khabar. Surat khabar tu lah, dah sihat dah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya banyak lagi maksud sihat yang mendalam yang insya-Allah kita nak tengok pada hari ini. Saya just nak share pengalaman lah, mungkin dah ramai daripada sini yang pernah pergi haji, umrah dan sebagainya. Cuba bayangkan aim kita. Aim kita sebolehnya kalau kita ada kemampuan dari segi financial, kemampuan dari segi tenaga, maybe kalau haji kemampuan dari segi kota kan. So boleh bayang tak betapa pentingnya kesihatan fizikal, mental, stamina tu. So pada masa kami pergi haji baru ni, okey, saya dengan suami dan juga Kak Mushidah dekat sini jemaah kita juga Kak Ani So alhamdulillah kita tengok ramai sangat daripada mereka yang pergi memang amat-amat memerlukan kesihatan fizikal terutamanya. So cuba boleh bayang tak kita punya jarak kita punya jarak berjalan kaki tu. Betapa masya-Allah. Tenaga daripada kaki, all the muscles muscles kita, joint kita, kaki tu, tapak kaki kita, sendi-sendi, ligamen, tendon dekat kaki kita, semua tu perlukan struktur yang kuat untuk menyokong kita untuk berjalan sebanyak, kalau tawaf tu kalau 7 pusingan lebih kurang 3.5 kilometer. Kalau sa'i tu lebih kurang 3.15 kilometer, maybe lebih lah. Ataupun kalau yang tawaf dekat atas tu mungkin double atau triple. Yang tawaf dekat atas kan, dekat rooftop tu. Tapi kalau tawaf dekat bawah, dekat mataf tu mungkin dalam lebih kurang 3 hingga 3.5 kilometer. Boleh bayang kita pergi melontar, jarak melontar tu macam mana jarak dia. So campur semua sekali lebih kurang haji lebih kurang 49 km untuk dapat haji, lebih kurang, maybe lebih, dan umrah lebih kurang 7 km. Ni tak campur lagi pergi toilet lah, pergi melontar dekat kedai pasar zincnya mana lah. So bila campur-campur memang kadang-kadang tu almost like 50-60 km. Okay, so betapa benda ni memerlukan kekuatan fizikal, dan ini sebenarnya adalah aim kami dalam Afiat Wellness Senin Berhad, insya-Allah. Kita aim untuk membantu dari segi stamina, pengalaman perjalanan haji dan umrah, untuk prepare setiap jemaah haji dan umrah supaya mendapat kesihatan yang mantap sebelum pergi haji dan umrah. So insya-Allah ini projek kami, projek coach ataupun projek health advisor dalam tim kami, dan bagi anda yang interested untuk collaborate, untuk tahu, untuk bersama-sama saham akhirat ni untuk kita ni, ataupun untuk join sekali dalam program ni, nanti just contact orang yang invite anda ke sini, insya-Allah kita boleh bergabung dan share sama-sama ilmu ni. Okay, this is a very good reminder yang saya suka sangat sebut sini. Just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Cuba fikir, betul tak? Just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Young age does not necessarily means healthy either. Bila kita tengok sekarang ni, kebanyakan orang yang sakit bukannya orang tua. Kalau dulu memang kita tengok orang 60-an, orang 70-an yang datang ke hospital, yang datang ke klinik, kencing manis, darah tinggi, kanser, jantung dan sebagainya. Orang yang umur 50, 60, 70 ke atas. Tetapi kalau anda perasan sekarang ni, mereka yang sakit, mereka yang sudden death, mereka yang ada diabetes, hypertension dan sebagainya adalah orang-orang muda. As early as 20 years old dah ada yang diabetes, hypertension, dah ada yang gout, dah ada yang masalah jantung dan sebagainya. This is very sad, dan kita boleh buat sesuatu untuk reverse keadaan ni. Okay, so kita boleh reverse ni insya-Allah. So saya nak sentuh tentang banyak teori penuaan, tetapi saya tak akan sentuh satu-satulah dekat sini sebab tak habis. Ni adalah antara saintis yang dah buat kajian, banyak teori. Ada yang kata waste accumulation teori, banyak sangat bahan-bahan toksik dalam badan kita menyebabkan kita cepat tua. Ada yang mengatakan mitochondrial aging. Mitokondria ni kita punya powerhouse. So kalau powerhouse dalam badan kita ni dah
menua, maka badan kita keseluruhan akan menua. Ada yang kata genetic control theory of aging. Okay, genetik. Juga ada yang mengatakan telomere. Kita punya DNA kita punya sel kromosom tu. Kalau dah makin pendek, maknanya umur kita makin pendek. Aging juga tu. Dan ada banyak lagi teori-teori lain. So ini adalah kajian yang memang saintis-saintis dah lakukan. Dari segi teori kita tahu, tapi macam mana nak praktikkan, yang tu yang lebih penting. Saya tak nak sentuh sangat teori, malam ni kita nak terus pergi kepada praktikal. Sebab masa kita tak lama, we never knows. Maybe kita mati esok, na'udzubillah min zalik. Saya pun mungkin kita tak tahu. So masa kita amat sekejap saja dan kita perlu gunakan dengan sebaiknya. So saya nak anda fokus sebab later slide-slide yang saya akan bagi ni adalah amat penting dan jangan keluar dulu. Okey, jangan keluar dulu sebab pada akhir nanti saya akan jemput 2 orang yang memang sudah reverse aging dia. Jangan keluar, okey? Tunggu sampai akhir. I really invite the people yang walk the talk. Mereka ini adalah orang-orang yang sabar, yang sudah reverse dia punya aging process, yang sudah dapat balik nikmat sihat dia dan insya-Allah kita dengar apa yang mereka dah lakukan. So jangan keluar dulu, okey? Saya tunjuk gambar ni sebab kebanyakan daripada kita cuma ambil ataupun kita cuma ambil ubat-ubatan ataupun kita cuma ambil rawatan yang kita cantas ataupun buang daun-daun dia saja. Maksud saya kita treat the symptom saja. Simptom kita demam, sakit belakang, sakit kepala, macam-macam simptom yang kita ada kesakitan ni, tetapi kita tak pernah cuba untuk rawat dia punya akar umbi dia. So daripada kita duk mop je air yang meleleh ni, why not kita tutup paip? So malam ni kita nak usaha nak cari macam mana ni nak meraba-raba malam ni kita nak tutup paip ni supaya air tu dah tak meleleh keluar. Supaya kesakitan kita, penderitaan kita tu dapat kita hentikan. Yang ni kita nak tengok malam ni. So jom kita belajar tutup paip malam ni. Okay? So percaya, adakah anda percaya umur kita ni, saya tak tahu umur anda berapa dekat sini. Tapi you all percaya tak umur anda tu adalah sama dengan umur yang kat IC tu kalau kita tengok. So inilah yang saya nak tunjukkan satu terminologi ataupun perkataan di mana biological age tak sama dengan chronological age kita. Umur badan kita, biologi kita, umur badan kita, maknanya umur fungsi ataupun kita punya functional age, umur fungsi badan kita tak sama dengan umur atas kalender kita, tarikh lahir kita tu. No. So ramai daripada anda yang tak tahu sebenarnya berapa umur dalaman. So seperti apa yang Coach Ijan cakap tadi, kesihatan dalaman itulah yang menentukan umur kita yang sebenarnya. So bagi anda sesiapa yang nak tahu umur dalaman yang sebenar, tolong PM saya lepas ni. Saya ada cara, ada method untuk kita tahu sebenarnya berapa biological age kita. Ataupun anda tanya orang yang invite anda ke sini sebab nanti insya-Allah kita akan bantu anda untuk tahu your biological age. Okay? So umur biologi ini adalah umur functioning ataupun fisiologi kita, umur fisiologi kita. Umur jantung kita, umur hati kita, umur salur darah kita itu adalah penentu kepada biological age kita. Dan bestnya, best ke best ni, tengok biological age kita can be reverse. Biological age kita boleh di-reverse. Kalau kita jaga kesihatan kita. So inilah sebenarnya kita nak tengok malam ni. Chronological age tak boleh, kita tak boleh alter dah. Kalau dekat atas IC tu cakap umur kita 52 tahun, 52 tahun dah. Tak boleh nak tukar IC baru dah, nak buat 40 tahun, tak boleh. Okay, so this is the difference between biological age dan chronological age. Okay, saya nak anda rest kejap, ada satu video ni. What's your biological age? If your answer was your chronological age or the number of years you have spent on Earth, you are wrong. Biological age is different because it represents how much your body has aged over the years.
Smaller the number, the healthier you are. Healthy people are more likely to lead longer lives. Now, who wouldn't want that? Our bodies age differently. So scientists have attempted calculating biological age by studying epigenetic markers. These markers are changes to the DNA or its packaging components, which in turn alters the protein produced or expressed. Now, scientists have tried to compute biological age by looking at the state of inflammation in the body. As we age, our bodies get more inflamed due to cellular damage. This in turn causes more organ damage, increasing the risk of cancer, heart attacks, strokes, neurodegeneration, and autoimmunity. Healthy people can nullify inflammation to some extent. Researchers have found a link between high levels of inflammation causing molecules and faster aging. So they built an AI tool called iAge to identify which inflammation causing molecules are involved in aging. The study is published in Nature Aging. To do that, researchers collected blood samples from 1,001 people, aged between 8 and 96. They also made a note of the participants' chronological age and health status. The team tested 50 protein markers in the blood to investigate their role in systemic inflammation. Examples of these markers include cytokines, which carry messages to cells in response to an injury or infection. The data was fed into a machine learning algorithm. It is a branch of artificial intelligence that gives computers the ability to learn and identify patterns. The machine learning analysis showed that a cytokine named CXCL9 was the most significant contributor to systemic inflammation. This marker controls the migration of immune cells, among other functions. Those over 60 on average began showing a spike in CXCL9 levels, the study found. According to the team, this marker is produced by both immune cells and endothelial cells, which are the inner lining of blood vessels. CXCL9 has also been linked to heart disease. The eye age of people aged 99 and above was 40 years lower than the chronological age the team found. For instance, a 105-year-old man had an eye age of 25. This strengthens the theory that people with healthier immune systems are likely to live longer. The good news is that the treatment can help reverse inflammation. All disorders are treated best when they are treated early. Dr. David Furman, the study's senior author, said in a press statement. Okay, so all disorders are treated best when they are treated early. So moga-moga sesi kita pada malam ni akan jadi satu asbab untuk kita treat awal. Never too late awal treat awal apa yang kita alami. Okay, insyaAllah. Next. So apa yang saya cakap tadi, biological age. So how healthy you are actually menentukan kita punya biological age. So bagi anda yang ada dekat sini yang belum pernah lagi buat blood test, tolong buat blood test. Boleh pergi ke mana-mana lab, path lab ke ataupun dekat klinik-klinik kesihatan ke, dan minta untuk buat medical screening lah. Okay, kalau dekat lab, path lab ke mana tu, dia dah ada dia punya package-package. Boleh consult dulu doktor anda ataupun boleh PM saya untuk tanya mana yang sesuai, dan insyaAllah kita boleh tahu sebenarnya betapa sihat ataupun berapa sebenarnya kita punya average biological age kita. Lebih kurang daripada blood result. Contohnya kalau lipid profile test, kita akan tengok parameter total cholesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, non-HDL triglyceride, semua tu akan menentukan kesihatan kita sebenarnya. So bila saya tengok result, contohnya kolesterol profile tu, saya dah boleh nampak kalau pesakit ni tak buat apa-apa dalam masa 3 hingga 6 bulan akan datang, kita repeat sekali lagi result ataupun dia akan datang balik pada kita dengan ada masalah-masalah. Contohnya dia akan ada simptom-simptom chest pain, sakit dada, dia akan ada masalah-masalah lemah, mungkin ada yang collapse, heart attack dan sebagainya. Okay, so just buat the blood test. Antara blood test penting untuk kita tahu keradangan ataupun inflammation.
Radang ni sebenarnya satu perkataan yang kita biasa dengar, betul tak? Masa-masa COVID dulu selalu kita dengar radang paru-paru lah, kan? Radang hati lah. So radang ni sebenarnya Allah Ta'ala jadikan satu mekanisme di mana badan kita bertindak balas. Tindak balas badan terhadap injury, kecederaan, tindak balas badan terhadap jangkitan kuman, tindak balas badan terhadap bahan-bahan rosak toksin yang masuk dalam badan kita. So bila badan kita bertindak balas, itulah yang kita panggil mekanisme radang. Sebab cara badan bertindak balas tu adalah untuk tujuan dia nak protect kita. So dia keluarkan sel-sel darah putih, dia keluarkan askar-askar dalam badan kita, cytokines dan sebagainya dengan tujuan untuk protect badan kita. Tetapi bila keradangan tu berlaku terlalu lama, attack tu terlalu banyak sampai badan tak boleh nak cover dah, so dia akan menjadi kepada kronik radang. So mekanisme kronik inilah sebenarnya yang menyebabkan badan kita sakit. So very important untuk kita boleh adjust switch antara acute dengan kronik tu. Kita nak radang, bukan kita kata radang ni terlalu jahat, terlalu teruk, kita tak nak. No, we need the inflammatory process, tapi we have to know how to adjust the switch. Bila dah siap pembaikan dalam badan kita, kita nak off switch radang ataupun kita nak slow down, nak dim sikit kan. Bilik kita ada yang ada switch dim tu, kita nak dim sikit switch dia supaya keradangan tu dah slow down. Okay, so ni adalah satu mekanisme yang badan kita perlu buat. Dan untuk ada kapasiti nak kontrol keradangan, badan kita perlu ada supplier pemakanan yang bagus. Okay, zat-zat antioksidan yang bagus untuk badan kita dapat authority dan kapasiti untuk kontrol. So antara measurement yang penting kalau kita buat result darah tu, kita cek darah, yang pertama sekali ESR, penting kita tengok ESR. Walaupun ESR ni dia non-specific inflammatory marker, tetapi at least dia boleh bagi kita rough idea yang kita ada inflammation dalam badan kita. Okay, CRP boleh buat juga CRP, and very specific kalau kita boleh buat HSCRP juga. Yang ni juga menunjukkan keradangan dalam badan kita. So ni adalah antara marker-marker penting yang kita tengok biasanya yang bagi indikator bahawa dalam badan kita ada inflammation. So bagi anda yang dah ada blood result, boleh send kepada coach masing-masing, boleh send kepada sahabat yang invite anda ke sini, ataupun boleh WhatsApp kepada saya untuk saya tengok apa inflammatory marker you dan adakah ia di luar daripada normal range, adakah ia di luar daripada paras yang normal, dan adakah ia di paras yang membahaya. So boleh WhatsApp saya kalau anda nak tanya apa-apa, ataupun boleh contact mana-mana doktor yang ada dalam grup kami, insyaAllah kita akan bantu. Okay, next. So ini yang saya cakap tadi, acute inflammation, radang yang acute tu, yang sikit tu, dia boleh progress menjadi kronik, menjadi lama. Dan bila dia sudah jadi kepada kronik radang, itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit ni. Nampak tak? Penyakit jantung, penyakit pankreas, menjadi diabetik, intestinal tract, usus, sakit sendi, kanser, sakit saraf. Okay? Masalah-masalah di sistem reproduktif. So ini semuanya adalah daripada kronik radang. Dan radang yang kronik ni bukan hanya punca kepada pelbagai penyakit, tetapi ia adalah penyumbang besar kepada masalah obesity. So radang boleh menyebabkan obesity and vice versa. Obesity boleh further cause inflammation. So inilah sebenarnya yang kita nak cuba break the cycle dia ni. Kita nak break the pattern. Kita tak nak berterusan vicious cycle ni. So kena ada ilmu, dan insya-Allah malam ni kita nak tengok secara kasar sekali lalu macam mana kita nak cuba break the cycle of chronic inflammation yang menyebabkan obesity dan penyakit-penyakit lain. Okey, saya nak anda tenung ataupun renung ni sekejap. Pelik bin ajaib ni. Eating less does not cause fat loss in some people. Ada orang dia dah tak makan banyak dah, makan sikit, tapi tak kurus-kurus juga. Kenapa? Fikir cuba fikir. Ada orang, dua jenis orang ni, dia makan segala benda, orang panggil segala mak nikah. Ada tak orang Pantai Timur sini, dia kata makan gajah rimah, makan semua benda dah maknanya, tapi tak gemuk.
Still kurus saja. Dan ada orang yang tak boleh makan sikit lebih pun, ataupun dia kata dia hidu je bau coklat, bau nasi, dia dah naik berat badan dia. So dua jenis manusia ni kita biasa tengok dekat luar sana. Ada kan kawan-kawan kita, betul tak? Cuba tengok balik. Why are thin people not fat? Cuba fikir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang yang slim, orang yang kurus ni memang dia tak gemuk. Dan kita akan tengok ni, once you start the program, sebenarnya kita akan tengok ni secara hands on daripada masa ke semasa, insya-Allah. Okay? Kenapa kita selalu lapar? Ni penting juga ni. Kenapa selalu lapar? Patut duk salahkan duk salahkan PKP. Ni sebab PKP lah ni aku lapar ni. Ni sebab PKP lah ni aku gemuk ni. Duk salahkan PKP. Makan, kita makan ketika kita terlalu lapar ke, ataupun kalau kenyang pun kita makan lagi. Masih lagi makan kalau kenyang. Cuba fikir. Kita makan masa lapar saja ke, ataupun kalau kenyang pun kita ngap makan juga. Cuba fikir. Ni muhasabah, soalan-soalan muhasabah. Setiap hari kita bersukan, tapi craving kita tu jadi uncontrollable, unstoppable, naik basikal 10 km, balik terus makan nasi biryani 2 pinggan. Okay? Kenapa? Emosi tak stabil dan stres di luar kawalan dan buntu. Okay, tak tahu nak buat apa dah. Emosi tak stabil. Berat turun. Yes, cantik berat turun. 10 kilo, 20 kilo. Tapi bila tengok blood result, Masya Allah. ESR dia 80. Yes, ada. Cycling, cycling, pergi gym apa semua. Tapi bila buat, HSCRP dia very high. Kenapa? So semua ini ada sebab-sebab dia yang badan kita nak cuba communicate dengan kita. So kena ada ilmu, kena berguru macam mana kita nak tahu semua ni. Dah diet, dah bersukan tapi berat masih tak turun. Ni pun satu hal juga ni. So banyak benda rupanya banyak ilmu yang kita tak tahu lagi. Ataupun mungkin kita tahu tapi kenapa dekat badan kita tak jadi lagi ilmu tu. Saya tahu ramai daripada audience dekat sini, maybe geng-geng saya ada juga doktor ramai ni yang dah ada ilmu ni. Kita dah belajar semua dah anatomy, fisiologi, patologi, biochemistry. Semua dah belajar, dah tahu dah Krebs cycle, dah tahu dah ATP tu apa. Tetapi kenapa masih kita tak dapat nak apply dekat badan kita? There's one jigsaw puzzle yang kita masih tak jumpa lagi. And insya-Allah asbab kita belajar, kita tahu tentang program ini, mudah-mudahan jigsaw puzzle tu kita akan jumpa. Okay, insya-Allah. Counting calories, ramai orang buat counting calories. Yes, berat turun tapi naik balik. Ramai counting calories, ya Allah strictnya tak boleh makan 800 kalori je satu hari. Turun, yes, tapi lepas tu rebound naik balik 10 kilo. Ada sebab dia kenapa So benda ni kita kena fikir. Okay, insya-Allah. Makan banyak tapi still kurus. Nampak Dan kurus tak semestinya sihat. Ada yang tofai, thin outside, fat inside. Dekat luar nampak kurus tapi dekat dalam penuh lemak. So inilah yang kita nak tengok sebenarnya blood result masing-masing sebab ia menentukan kesihatan dalaman. Okay. So ada banyak jurnal yang menerangkan tentang lifestyle medicine, betapa pentingnya kita tahu ilmu ini untuk dapat kesihatan yang mantap dan terbaik. Dan ini adalah antara satu platform yang kami akan share the knowledge bersama doktor-doktor pakar yang lain dan insya-Allah kita akan cuba apply-kan secara senang dan secara simple. Ada juga yang orang dia belajar tapi dia tak boleh nak pergi ke dia punya ground level dia, tak sampai, ilmu tu tinggi sangat. Tapi dalam program ni kita akan cuba turunkan level ilmu tu. Memang kita ambil daripada scientific papers, memang kita refer kepada jurnal-jurnal, tetapi kita akan simplifykan dengan cara yang paling cantik, dengan cara yang paling senang supaya anda boleh applykan ilmu ini insya-Allah. Okay? Okay. So saya just nak introduce sebelum saya panggil beberapa orang, 2 orang ni yang nak berkongsi, saya just nak sentuh sikit tentang apa sebenarnya persediaan kita. Kan tadi saya dah refer kepada apa itu aging, apa dia mekanisme aging, teori-teori dia, apa kaitan radang dengan penuaan, dengan pemakanan, dan now kita nak masuk ke dalam dia punya
dia punya pool dia ni sebenarnya apa sebenarnya pemakanan yang boleh membantu mengawal keradangan dan juga reverse balik keradangan ini. So, pemakanan anti-inflammatory diet ni adalah pemakanan yang high nutritional, nutrisi dia tinggi, dia low in empty calories. Empty calories kita kurang, low, high in fiber, high in antioxidants, tinggi dengan micronutrients, maknanya zat lah. Senang cerita, micronutrient ni adalah zat. Zat tu nama dia flavonoids, vitamins, dia low calorie density, dia low or no cholesterol, low in saturated fat, high in good fats. Dan ini adalah lebih kepada pemakanan yang berasaskan tumbuhan. Tetapi ada juga pemakanan yang berasaskan haiwan daripada sumber-sumber yang baik. Dan kita tengok dalam program ini juga, diet ini juga kita tengok kepada eating pattern. Berapa kali nak makan, pukul berapa nak makan, banyak mana nak makan, combination apa yang nak makan, semua itu amat penting. Those are the jigsaw puzzle yang kita kena belajar. Yang satu lagi yang belum jumpa tu, yang ni sebenarnya ilmu yang penting yang kita nak tahu. So anti-inflammatory diet ni juga adalah combination kepada tiga ni. Okay, lifestyle improvement, condition management dan juga decision making. Support, kita ada support daripada ramai pakar-pakar, kita ada condition management, kita ada lifestyle improvement, nasihat dan sebagainya. Dan kombinasi tiga ni insya-Allah akan memberikan satu program yang mantap untuk anda. So apa yang kita buat dalam program ini adalah micronutrient profiling. Macam mana nak makan dengan cara yang betul. Selama ni kita dah makan tapi rupanya kuantiti dia saja ada tetapi kualiti dia belum cukup lagi. That's why badan kita crave for the nutrients. Kenapa badan kita banyak sangat problem, sakit dan sebagainya, obese, masalah overweight, masalah arthritis, kerana badan kita crave ataupun nakkan sesatu-satu nutrien yang belum cukup lagi pada badan kita. So itulah sebenarnya program ni. So main konsep dia adalah calorie density dan anti-inflammatory. So makanan yang kita ambil adalah padat nutrisi dan juga dia bersifat anti radang. So ni adalah konsep dia yang kita akan introduce kepada anda once kita start program ni. So ada banyak jurnal yang support this idea, memang jurnal-jurnal, artikel-artikel yang memang banyak sangat memberi panduan untuk kami implement kepada anda semua cara yang terbaik dalam program ni, insya-Allah. Okey, so apa itu anti-inflammatory diet program ataupun kita panggil juga hormon diet ataupun anti-inflammatory diet program, AID. Ia adalah program selama seminggu, either 1 week program, kita monitor selama seminggu, ataupun for those of you yang nak boostkan the healing process, boleh ambil berterusan selama 42 hari. Okay, so bagi anda yang mahu mencuba selama seminggu, pastikan anda in close contact dengan coach masing-masing sebab kita akan monitor dalam masa seminggu. Tetapi for those of you yang memang nak all out sebab banyak sangat inflammation dalam badan, the best is actually kita tengok dalam masa 42 hari. Program ini ada meal plan dia, ada food choice dia, ada timing dan ada portion yang betul. Ada guidance daripada medical professionals dan kita based on blood result optimization. Okay, so this is our team, Afiat Wellness Team, Anti-Inflammatory Diet Team, dan ini adalah kami yang memang insya-Allah istiqamah untuk bantu anda mendapatkan nikmat kesihatan yang terbaik. Okay, so kita juga selalu adakan guidance ataupun talk secara face to face ataupun secara online. Dan kita akan sentiasa buat dari masa ke semasa supaya anda sentiasa dapat updated knowledge. How successful is this program? Usually 99% success rate. The 1% yang gagal tu adalah mereka yang quit. Okay, biasanya memang kalau buat betul-betul insya-Allah 99% success rate. And kita boleh nampak the blood result reversal. Kita akan comparekan the pre and post program punya blood result, blood profile, dan insya-Allah biasanya memang ada blood result reversal. Satisfactory weight loss outcome. Alhamdulillah setakat ni memang satisfied. You all boleh tengok pada 2 orang yang akan muncul sebentar lagi. Sabar ya.
Significant increase in energy. This is very good sebab ramai yang bagi tahu, doktor, dulu saya memang nak naik tangga 2 tingkat tu pun dah rasa tak larat. Tapi sekarang ni rasa macam boleh lari naik tangga sampai ke 3, 4, 5 tingkat. Increase in energy. Improvement of skin texture and skin problem. Kulit, ladies biasanya they all perasan dalam minggu pertama atau kedua, tekstur kulit tu dah mula nampak lebih lembap, lebih licin, pores atau liang roma lebih kecil. So ini adalah biasanya the significant improvement yang kita boleh tengok kepada skin. Significant result of sleep analysis. So dalam program ni juga kita akan guide anda untuk record ataupun monitor sleep masing-masing. Dan kita boleh tengok significant improvement kepada duration ataupun percentage of deep sleep dengan REM sleep. Kenapa kita nak supaya deep sleep kita ni improve? Kerana deep sleep adalah rejuvenating phase of our sleep. Pada masa deep sleep berlaku proses pembaikian. Pada masa deep sleep juga berlaku proses stabilizing of hormones. So that's why kita nak supaya deep sleep kita berada pada tahap yang mantap. Rebalance the hormones. Yang ni very significant. Biasanya kalau sebelum program, if ladies dia akan complain of dysmenorrhea. Sakit masa period sakit. Ataupun masalah fertility, infertility. Ataupun ramai juga. Ni memang kena PM tepi. Ramai yang juga yang komen pada saya sebelum start HD program ataupun program ni, ramai yang ada masalah dengan intimate relationship. Siapa yang interested to know more, please PM me ataupun coach anda. Kami ada banyak testimoni, Alhamdulillah. Tapi selepas HD, dia datang balik pada saya, doktor, Alhamdulillah doktor dah menyelamatkan rumah tangga kami daripada bercerai. Alhamdulillah. Kita ada few cases yang very significant improvement in terms of fertility, in terms of kesuburan dan sebagainya. Settle the digestive problem issues. Ini banyak juga masalah sembelit dan sebagainya. Kita dah settle banyak sangat. Reduction of medication dosage. Kebanyakannya doktor dah boleh reduce ubat-ubat. Ada yang dah tak bergantung dengan ubat dah. Doktor masing-masing dah boleh off ubat. Patient dia ni disebabkan berjaya mengawal ataupun reverse sendiri proses penuaan dalam badan. Okay. Rapid post-op recovery. Ada juga yang bila dah terpaksa buat major operation tapi sebab dia jaga kesihatan dengan pemakanan yang terbaik ini, dia punya recovery proses post-op tu jadi lebih laju dan lebih mantap. Okay. So biasanya kita akan tengok macam mana program ni dijalankan, sama ada seminggu, program yang seminggu ataupun program yang 42 hari. Biasanya kita akan tengok full history atau assessment, kita akan ambil full history, tanya dan sebagainya. Kita akan tengok blood result, sama ada profile blood result daripada lab ataupun klinik at least 3 bulan lepas. Siapa yang ada result yang at least 3 bulan lepas, kita boleh terima. Kalau tak ada, kalau katakan yang dah lama, dah setahun ke, please ambil balik result yang baru, ambil darah baru supaya kita boleh nampak the latest ataupun current punya body situation. Ataupun bagi yang ada result biometrik, Karada scale ataupun result in body, boleh juga. Dekat situ kita boleh tengok biological age dan sebagainya. So bermula cycle 1 program. Okay. So bagi yang ambil seminggu saja punya program tu, boleh tengok dalam masa seminggu tu punya changes. Ada daily interaction yang online antara coach dengan partisipan masing-masing, antara doctors dengan health advisor dan partisipan. Ada juga 2 weekly follow up ataupun according to suitability macam mana dari segi logistik dan sebagainya kita akan adjust. And then at the end of the cycle kita akan tengok post HD blood workout macam mana. Kita akan measure juga the biometric measurement, tengok the changes, tengok beza dari segi visceral dengan subcutaneous fat. Kita akan tengok percentage of the muscle. This is very interesting. Selain daripada umur yang makin muda, biasanya lepas program, kita akan nampak the percentage of muscle to increase. So it really shows that the fat tu dah dibakar, fat yang jahat tu dan kita dah increase the muscle percentage, it gives strength. Muscle sebenarnya adalah organ yang penting untuk bagi kekuatan dan energi serta support pada badan kita.
Okay, and analysis, kita akan ada discussion, analysis of the result based on personalized KPI, KPI masing-masing atau goal masing-masing. Ini akan kita discuss secara personal. Okay, so yang tadi yang saya cakap lah, specific testing, ada individual process, team approach, accountability, dan mesti ada empowerment. Yang ni yang biasanya kita buat dalam program ni. Okay, motivation tu penting ya, mesti ada self desire ataupun motivation. Okay, dan kita after complete the program, insyaAllah kita memang akan rasa happy, rasa puas hati. Okay, dan insyaAllah semua benda ni kita akan hands on nanti dalam program once you start the result nanti. Saya just letak contoh-contoh makanan, nanti you all bila start program ni boleh tengok Dan saya cuma nak tunjuk dekat sini bahawa ini adalah satu program pemakanan yang anda akan happy. Kita nak buat apa-apa, kita kena rasa happy. Kita tak ada rasa sedih, makan tawar je, tak ada variety, macam makan dalam ward saja, ataupun Kelantan kata tawar hebe. No. This is a very good program, makanan sedap, ada variety, multi colors, banyak zat dan nutrisi dia, dan insya-Allah kita ada kepelbagaian yang kita akan bagi menu, resepi dan sebagainya. You just follow saja. Okay, insya-Allah. Okay, now saya dah sampai pukul berapa ni? Very good, dah pukul 10. Okay, so saya just nak jemput. Mungkin kalau ada nak tanya soalan ke? Sekejap saya tengok dalam. Okay, tak apa. So kita dengar dulu sharing. Saya nak jemput ada 2 orang istimewa yang akan share apa sebenarnya positive impact yang dia all dah dapat. Maybe boleh bagi anda dekat sini buka mata, insya-Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua. Saya nak jemput Puan Suryati Wahab Su, silakan Su, just share dengan kami dalam few minutes apa yang Su dah buat dalam masa HD program dah beberapa tahun dah, dan apa yang Su dapat sebenarnya. Okey, sila Su. Su ada sini ke? Sekejap tengok nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, good. Okay, sila Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, terima kasih Dr. Aribah sudi jemput saya pada malam ini untuk berkongsi kepada anda semua tentang pengalaman saya selepas buat HD program diet. Okay, Su boleh introduce dulu yourself Su. Su umur, apa professionnya, okay, anak berapa, boleh introduce sikit. Okay, sila. Nampak dua je, dua je. Nama saya Suryati binti Abdul Wahab. Saya berumur 42 tahun, mempunyai 5 orang anak. Okay, yang anda semua lihat di skrin. Okay, yang bongsu setahun 6 bulan. Dan yang sulung dah masuk dah 19 tahun, alhamdulillah. Yang lain tu 13 tahun, 15 dan 6 tahun. So beza jarak umur dia tu agak jauh jugalah. Itulah macam mana ia berlaku nanti saya akan kongsikan. Okey. Alhamdulillah saya merupakan seorang instructor, pusat instructor aerobik dan merupakan coach gym di cawangan saya lah di Johor Bahru. Okey, saya mulakan program ini pada tahun 2018. Saya berjumpa dengan Dr. Aribah. Okey, beliau telah memperkenalkan kepada saya program hormon diet ni ataupun anti-inflammatory diet. Okey, kepada saya masa tu saya masih was-was lah untuk menyertai program hormon diet ni. Okey, selepas mendapat penerangan daripada doktor dan juga coach Yanatan, saya masa tu saya mengalami masalah, memang tepatlah pada masa tu doktor datang jumpa saya.
saya mengalami masalah sleep disk dan hormon thyroid, ada masalah hormon thyroid yang agak kronik lah, dan hampir dua sakit saya ni hampir nak buat pembedahan, operation. Okey, doktor cuma bagi saya, suruh saya pilih tarikh je dan bulan bila saya perlu lakukan pembedahan. Tetapi alhamdulillah saya mulakan hormon diet ni tanpa fikir panjang. Saya melihat perbezaan selepas program 2 minggu. Saya mengikuti 2 minggu selepas program, beza badan saya yang tahulah kalau ada sleep disk dan hormon thyroid ni, dua-dua ni menyebabkan saya menjadi letih, lemah dan tak ada tenaga. Walaupun saya ni seorang instructor gym, merupakan seorang coach dekat gym lah, bukan masa tu saya belum coach pemakanan lagi. Okey, saya bila mengalami masalah sleep disk dan thyroid tu macam tak ada solution kat situ bila doktor kata suruh diet, saya sendiri pun tak faham diet yang macam mana yang perlu saya buat, yang perlu saya ikut. Kalau yang umum tahu, dan suami saya juga seorang yang bodybuilder yang memang jaga pemakanan, tetapi bezanya bodybuilder ni memang tak ambil gula langsung, tak ambil garam langsung, sebab dia nak bina badan itu memang cepat dan nak nampak ni lah. Okey, tapi saya tak boleh sebab tu semua saya rasa macam keliru sebab saya cuba juga buat exercise selama sebulan untuk kononnya nak mengurangkan berat badan saya tu yang dah hampir 66 kilo nak ke 70 kilo. Saya pun macam tak tak tiba-tiba je tak perasan pula badan tu makin naik, tiba-tiba dah 66, lepas tu saiz baju nak XL kan, double XL. Saya macam kenapa bila saya dapat gambar saya selepas saya diet tu saya terkejut kan. Selepas program 2 minggu tu saya tengok badan saya rasa cergas, rasa bertenaga, dan saya join kelas yang ada. Saya rasa sangat teruja lah, dan saya teruskan program sampai 40 hari. Lepas tu tiba-tiba saya mengandung pula. Gambar kat sebelah tu, gambar yang ni gambar lain ni, 66 kilo masa saya pregnant ni, anak kelima. Dan yang tudung hitam tu sebelum program. So beza walaupun saya dah mengandung, berat sama 66, tapi beza sebelum saya buat program dengan selepas. Maintain je lepas, walaupun saya pregnant 66 kilo, tapi kulit saya tak teruk dan tak dia maintain cantik sebab kita dah jaga pemakanan masa tu. Saya dah jaga pemakanan nombor 4, anak saya nombor 4. Saya 2015 saya belum jaga pemakanan, 2018 saya dah jaga pemakanan, dan 2015 saya pregnant. Tu ya doktor? Bukan. 2000 itu anak nombor 4. 2021 saya pregnant. 2021. Pregnant. Inilah berat saya 66 ni. Yang tudung biru ni. Ni tak ada filter kan Su? Tengok skin. Cuba tengok skin. Tak ada filter apa-apa kan? Tak ada. Tak ada. Okey. So walaupun saya pregnant masa tu dengan berat yang sama, tapi memang nampak beza. Nampak beza selepas dan sebelum program. Okay, masa saya pregnant, saya tak mengalami masalah muntah-muntah, saya tak mengalami masalah. Walaupun masa tu sebab saya pregnant balik, sleep disk tu tetap adalah sebab saya tak buat operation apa-apa. Tapi saya buat physio, badan saya dah stabil, berat dah normal. Tapi dia kata orang walaupun ada sleep disk, dia tak teruk macam kawan saya pun mengalami masalah yang teruk lah walaupun dia pregnant dan dia ada sleep disk. Dia tak boleh bangun, dia tak boleh berjalan,
beza dengan saya walaupun sama slip disc dia tu sama dengan saya. L4, L5 betul lah sama bawah tu. Tapi dia cakap saya tak boleh bangun. Saya pergi mall pun dia kata sorong naik kursi roda sampai nak cukup bulan, dia kata dia tak larat dah, tak larat sebab dia ada slip disc. Tapi pada saya alhamdulillah syukur sangat saya dah buat program ni dan saya pregnant dan kata orang ada satu doktor tu kata mustahil kalau saya nak pregnant balik sebab saya ada masalah thyroid kan. Betul tak doktor? Ya. Sukar kan nak dapat anak balik. Bezanya nombor 4 dengan nombor 5 tu 6 tahun. 6 tahun. So saya macam betul ke saya pregnant lagi? Sebab saya ada masalah hormon thyroid. Tapi masa selepas saya buat program yang first 42 hari, alhamdulillah saya buat blood test setiap 2 minggu. Saya punya hormon thyroid tu normal dan memang dah normal dah tak makan ubat dah. Saya punya slip disc tu memang saya tak makan ubat, tahan sakit dah. Sebab berat badan saya dah normal. Lepas tu alhamdulillah saya aktif, bersenam, okey, tidur cukup. Maknanya sekarang ni sudah tak ambil ubat apa-apa kan? Tak ada apa-apa dah. Tak ambil ubat apa-apa. Kejap tu, cuba tengok ni, cuba tengok gambar yang ni Su. Pada masa ni, pada masa yang Su aktif jadi Zumba coach, apa tu, aerobik dan sebagainya, kenapa berat masa ni tak turun Su? Agak-agaknya lah. Sebab masa ni saya ada masalah hormon thyroid tu. Walaupun buat exercise pun. Sebulan saya buat exercise kononnya nak turun berat, tapi 3 kilo memang turun. Tapi sebab tak jaga pemakanan dengan teratur, dengan rapi, cara cara pemilihan pemakanan, portion dia, nak makan apa, nak makan tu, nak makan ni, sebab kita sendiri tak tahu. Bila tanya doktor pun doktor kata awak jagalah makan, jangan makan minyak. Tapi tak sedetail macam program hormon diet ni. Doktor beritahu okey ni boleh, ni tak boleh, ini. So kita tahu secara detailnya pemakanan yang sihat lah. Dan cara masak, kita ada group kan. Lepas tu kita sendiri pun tak tahu, kita sendiri pun tak sedar yang kita jadi coach pemakanan pula sihat. Sebab orang lihat saya punya kulit, badan sangat beza daripada dulu dan sekarang. Masa ni walaupun berat saya 66, memang ialah ada masalah hormon kan, tahulah dia kuat makan, walaupun kita sakit tapi makan tu memang non-stop. Tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal sebab kita tak tahu pemakanan sihat tu macam mana. Nak makan benda tu betul sebab memang tak ada guide yang betul-betul daripada pakar. So alhamdulillah bila ada pakar yang bimbing kita, saya lihat 2 minggu selepas program tu sangat beza lah. Lepas tu saya memang suka dulu, memang sukalah kopi Fit in One, kopi yang sangat bagi tenaga lah kononnya kan. Memang craving kopi lah. Tapi seminggu masa tu memang craving tu ada lagi, tapi saya lawan. Lepas seminggu saya tengok badan saya memang rasa lain dan beza sangat. Saya terus stop kopi dan sendiri masa tu makan makanan yang berminyak saya tak boleh nak masuk, manis saya tak boleh masuk. Sampai sekarang pun macam susah sikit nak order air manis lah. Alhamdulillah. Sekiranya beza banyak sebenarnya. Apa yang kita tengok sebenarnya, apa yang Su lalui ni sebenarnya adalah daripada hormonal imbalance. Kan Su, daripada kita maybe lah lifestyle Su yang lepas dalam keadaan stres dan sebagainya menyebabkan pemakanan dan hormon tu jadi tak betul. So dia vice versa lah. Dia vicious cycle dia. So tambah lagi dengan thyroid tak stable, dia menyebabkan kenaikan berat badan yang mendadak dan juga tambah juga dengan masalah slip disc dengan berat badan tu. Tahniah untuk you all yang nak tahu Su sekarang ni memang dah ramai sangat yang dah berjaya bawah dia. Okey, Su boleh cerita sikit Su. Tak nampak gambar umrah ni sebenarnya. Mana? Ni dekat studio dia, siapa nak pergi? Dekat Taman Universiti Johor Bahru Skudai. Siapa yang berdekatan boleh jumpa dengan saya. Dan saya juga sekarang ni memang coaching one to one ataupun group untuk program diet dan senaman lah.
Tak kisah you nak strength training, you nak cardio, you nak fit, and then saya akan gabungkan dengan pemakanan kita ni, program ni, dan akan mempercepatkan lagi you punya, ada setengah tu sebelum dan selepas saya tengok dulu bertahun-tahun nak turun ke berat badan. Tapi Yes. sekarang ni saya rasa macam mudah nak bantu orang semua, bantu customer saya nak turun ke berat badan, nak sihat, bukan nak turunkan berat badan dia, nak sihat. Okey. Sihat. Daripada Betul. dah Kalau ramai kalau katakan orang tanya Su now ni, orang cakap, alah Coach Su tak payahlah nak jaga-jaga makan, cukuplah Zumba je. Apa Su nak advice? Ramai dekat luar sana tu. Memang ramai dekat dalam gym saya bila datang, boleh tak saya nak kurus, saya nak kurus. Lepas tu saya akan consult dia sama ada you nak training bermati-matian ataupun you nak santai-santai, jaga pemakanan, you jalan kat treadmill tu 10 minit saja. Okey, tapi turun berat badan, settle masalah blood test kalau ada penyakit, dan boleh bantu orang lain juga. Okey, lepas tu Yes. memang kebanyakannya bila saya cakap macam tu, diorang akan pilih yang kedua lah. Dia cakap, saya tak nak training yang teruk, penat dia kata kan. So bila kita bagi konsep macam tu, diorang akan sedar dan diorang akan ikut program ni secara kata orang, tapi diorang suka juga training. Sebenarnya saya galakkan diorang training, tapi kalau join kelas Zumba apa semua tu dan dibantu dengan pemakanan yang istiqamah, yang betul dan yang ada pakar untuk bantu, memang cepat proses penurunan berat badan dan masalah-masalah kesihatan. Okay, insyaAllah. Very good advice. So, siapa-siapa yang duduk dekat area JB ni boleh cari Coach Su dan insyaAllah kalau ada apa-apa nasihat exercise dan pemakanan, saya rasa the best person yang memang walk the talk adalah Su lah so far. Okay, dan saya sendiri pun memang saya belajar banyak tips-tips exercise macam mana dan sebagainya, sebab program ni sebenarnya memang actually tak payah nak exercise heavy-heavy, betul tak Su? Betul. Tak payah nak heavy-heavy, tetapi kalau you combine dengan exercise, insyaAllah dia akan jadi lagi badan tu nampak bentuk yang lagi cantik lah. Bila tak adalah kita kurus, kata orang kurus kering atau kurus menggelebih tu kan. Tu dalam lemak ni kita firmkan dia jadi muscle. So 80% is actually from the food, 20% adalah daripada exercise, tapi that 20% tu adalah yang penting untuk kita dapat nasihat daripada pakar, insyaAllah. Okay, thank you very much Su. Alhamdulillah, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan pada Su, maybe boleh tulis dalam chat box. Saya nak jemput Dr. Yati untuk yang keduanya, very special juga ni. Dr. Yati sila berkongsi, ataupun maybe kalau Dr. Tamizi ada pun boleh kongsi sekali kalau ada. Silakan Kak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ramai dah mengantuk ni. Itulah, tak apa, sikit lagi. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Adibah kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya lah pada malam ni, dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahama, coach saya. Saya harap dia dengar ni. Kerana beliau banyak membantu saya lah dalam menjayakan program ni sehingga saya berjaya menurunkan berat badan. Okey. Silakan Kak Yati. Terus sambung. Okey. Saya Kak Yati cerita sekarang ni bertugas dekat klinik mana, umur berapa, mungkin ada yang interested nak berkenalan juga ni. Nak dapat saya berumur 54 tahun. Okey. Seorang doktor perubatan GP lah. Ibu kepada 7 orang anak. Alhamdulillah. Berasal daripada Kota Baru. Okey, high five. Okey, saya join HD ni sebab mengalami masalah obesiti lah.
selain obesiti, saya mengidap darah tinggi dan kolesterol yang tinggi, Okey. pre-diabetes, Hmm. tapi tak ada masalah yang teruk-teruk lagi lah. Obesiti lah. Pada masa tu berat saya 75.8. Saya mula untuk berubah ni pada bulan Januari tahun ni lah, 2022. Okey. Ni gambar saya sebelum join HD. Tengok bulat tu. Bulat. Dan inilah cara hidup, cara makan saya yang saya dah tak nak buat lagi. Okey. Okey. Ni gambar tangan ni sebenarnya yang sebelum HD ni saya dah cubalah sendiri-sendiri buat diet kononnya untuk turunkan berat dan memang turun lah. Cuma mungkin cara yang tak berapa betul dan menyebabkan tangan saya kalau saya tengok macam tu kulit dia macam teruk, macam tua sangat lah. Memang dah tua tapi nampak tua sangat. Cuma selepas saya join HD 3 minggu je. Masa ni tangan yang selepas HD ni masa tu dah 15 kilo saya turun. Beza kulit dia lah maknanya. Alhamdulillah. Tak perlu nak cerita sebenarnya. The pictures paint 1,000 words. Kita boleh tengok terus kan Kak Eti. Alhamdulillah. Okey, ni gambar husband saya. Memang dia pun sama. Dan kita sama-sama buatlah program ni. Pada masa ni berapa cycle Kak Eti buat? Mana? Maknanya daripada awal sampai ke yang dapat result yang ni. Yang dengan Dr. Tamizi ni. Berapa cycle masa ni? Saya dah lebih 3 cycle. Lebih 3 cycle. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada cycle-cycle dah. Memang forever. Forever and ever. Okay, ni Kak Yati yang latest ke ni gambar ni? Ya. Alhamdulillah. Okey. Daripada pemakanan yang memang salah, memang siapa tengok pun salah, dah tukar. Tukarlah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini, proses nak tukar ni bukan senang. Proses nak tukar daripada yang kita habit-habit kita yang suka manis, suka kuih, suka roti tu nak tukar kepada pemakanan yang sihat ni, itulah satu perjuangan. Tapi HD ni memang membantu. Dulu memang rasa tak boleh. Dan ramai orang bila dengar tak boleh makan gula, tak boleh makan roti, dah surrender. Tapi dengan join HD ni, tak tahulah memang hilang craving. Memang berjaya tu sebab memang HD ni memang bantu. Saya pun tak tahu kat mana. Sekarang ni Kak Eti ada ambil lagi tak ubat-ubat yang dulu? Apa lagi yang tinggal ataupun semua dah off dah treatment? Dulu pernah makan ubat untuk turunkan kolesterol, ubat darah tinggi. Selepas join HD, 2 minggu tu dah turunkan dos. Alhamdulillah. Lepas sebulan, saya off. Alhamdulillah. Sampai now ni. Yes. Alhamdulillah. Okay. So, okay. Ni special. Ni kena beli baju baru. Baju baru dah. Sebab dah longgar sangat dah. Masa mula-mula join tu double XL. Allahu Akbar. Ni kalau nak ikut memang M1. Alhamdulillah. Jauh beza lah. Memang siapa-siapa tengok pun memang kita 2 orang ketara lah. Yelah. Kalau lama tak tengok memang tak kenal dah Kak Eti. Kenal. Okay. Memang terkejut lah. Ya. Ni memang saya suka tengok gambar ni. Alhamdulillah. Sebenarnya masalah ni bermula pada umur 40 lah. Masa saya berumur 40 tahun tu memang dah start badan dah start naik. Tapi masa tu belum lagi terlintas nak berubah kan. Yalah. Sehinggalah tahun ni lah. Jadi insya-Allah. Sebab dulu fikir dah tua, dah umur 50 lebih, metabolisme dah rendah, macam dah tak ada harapan. Tapi sebenarnya boleh. So saya dah buktikan masa nak mula-mula nak berubah, nak turun berat tu masih belum kenal lagi HD ni. Tapi Allah hantar tiba-tiba je jumpa ni kan Dr. Adibah buat talk dekat GP Pahang tu.
Saya join tak sempat habis lagi satu video tu dah memang dah dekat nak daftar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itulah tahniah banyak-banyak. Sujud syukur Kak Ati. Alhamdulillah kena sujud syukur ni. Memang rasa Ya. mak yang tak dapat di inilah. Tak sangka lah, memang tak sangka boleh berubah. Saya sendiri pun memang tak jangka langsung. Dia bagi Alhamdulillah. peluang. Semua baju semua dah longgar-longgar Dah semua. longgar habis. Dah So, 22 kilo lah. Total total 22 kilo dah. Alhamdulillah. So dalam masa lebih kurang 7 bulan. Lepas 2 minggu saya join HD, memang rasa dulu cepat letih, naik tangga tu cungak-cungak. Tapi lepas 2 minggu tu memang tiba-tiba rasa bertenaga balik. Alhamdulillah. Okay. So apa pesanan Kak Yati? Okay, ni your last slide. Okay. Apa yang the best impact yang dapat Kak Yati dapat ni semua ni, and then apa pesanan terakhir Kak Yati untuk kali ni lah. InsyaAllah ada lagi sharing, tapi for this time apa yang Kak Yati boleh pesan? Okay. Pada yang semua yang dengar ni, anda sebenarnya beruntung, bertuah dapat mengetahui adanya program ni. Boleh join, boleh ubah cara pemakanan kita lah, boleh bantu. Ada orang nak berubah tapi tak boleh buat. Ni memang satu program yang memang tak tahulah, saya rasa suka sangat, happy sangat cara dia sejak daripada mula sampai akhir. Memang ada coaching, memang ada group, support group, penting kan untuk kita terus istiqamah lah. Cuma kena buat betul-betul. Buat betul-betul tu maksud dia, kalau tak boleh jangan buat. Kalau nak kena hantar gambar makanan, hantarlah. Hantar, belajar dan terus buat. Contohnya saya ditegur pasal kurang sayur ke, esok saya terus berubah. Saya terus ubah. Kalau saya jumpa sayur peserta lain hantar gambar ulam yang saya tak kenal, saya terus pergi cari, beli. Saya rasa saya nak zat-zat yang dikatakan yang macam sinergi, efek semua tu. Buat, kena. So mungkin sebab itulah yang tengok perubahan badan tu masih boleh terjadi. So saya memang yakin sangatlah dengan HD ni. Sekarang ni anak-anak saya pun saya memang dah start lah buat, dah nak habis cycle dah pun. Banyak kebaikan dia lah. Mudah, tak susah, jangan risau. Memang memang sesuai untuk semualah, tua ke muda ke lelaki ke perempuan, memang sesuai lah HD ni. Saya syukur sangat jumpa HD ni. Memang satu jalan barulah. Tapi itulah saya suka Kak Yati. Tahniah lah, congratulations. Even though you punya medical degree as a doctor, DOCTOR tu memang sangat humble untuk anda yang ada dekat sini. Tak kira lah kita doktor ke, siapa ke, letakkan dalam hati tu rasa humble, rasa nak belajar. Rasa nak belajar, rasa rendah diri, rasa macam tak ada kita nak superior daripada orang lain. Tak ada nak paksa-paksa. Bukan nak paksa orang lain tau, paksa diri kita. Selagi kita rasa tak ready, jangan force. So cuba berlembut dengan diri, bagikan masa yang sesuai untuk kita bermula. Betul Kak Ati? Sebab kalau kita paksa memang tak jadi. So dapatkan banyak ilmu macam Kak Ati, dia belajar dulu. Kan, tanya dulu, dia tagging dengan Dr. Rahma, kita orang dekat Dubai masa tu pun, hantar-hantar resepi juga kan. So Alhamdulillah, tahniah dari kami untuk Dr. Nurhayati dengan suami dan sekeluarga. Dan mudah-mudahan asbab kejayaan Dr. Yati, asbab kejayaan Su menjadi inspirasi kepada kita semua yang lain dekat luar sana. Okay, dan benda ni insyaAllah nikmat lah, maknanya kalau Allah bagi tu memang orang tu akan dapatlah nikmat ni, dan kita kena doa untuk dapat nikmat sihat ni sebenarnya. Okay, ni saya letak makanan-makanan yang antara Dr. Yati prepare, tengok macam mana
preparation is number one. Kalau kita prepare dengan baik, kalau kita bersedia, insya-Allah dia akan jadi satu kunci kejayaan juga. Okay, so tahniah. Siapa yang memang tak buat persediaan, memang dia akan gagal. So this is among the menu yang kita guide untuk anda prepare, dan jangan risau dia punya khasiat dia adalah sesedap, sebanyak, secantik apa yang anda lihat dekat sini, insya-Allah. Don't worry. So itu saja saya rasa. Congratulations. Saya setakat ni saja sebab orang-orang yang ada 2-3 orang lagi tapi kita tak dapat nak jumpa malam ni. InsyaAllah kita jumpa the next time. Kejap saya nak pergi ke last slide. Kejap, 1 second. Saya rasa setakat tu saja kot. Terima kasih kepada semua yang berkongsi. Okay, conclusion. Sekejap, saya tengok dulu kalau ada soalan. Tak ada soalan. Kalau ada yang PM, okay, ada yang direct message tu nanti saya jawab. Ada yang direct message. Okay. So secara kesimpulannya, saya just nak bagi tahu dekat sini bahawa apa yang kita discuss malam ni adalah sebenarnya ubat-ubatan yang dari segi fitrah, dari segi azalinya. So kita ambil ubat-ubatan yang kita ambil ini adalah daripada plants, daripada apa yang kita masak sendiri, bukannya daripada apa yang processed food dan sebagainya, dan this is actually the best food untuk kesihatan kita. Okay. Dan ni yang saya letak tadi. Okay, kita tengok genes load the gun but environment pulls the trigger. Maknanya walaupun kita ada gene, setiap orang ada genetik dia, genome itu memang ada. Mungkin ada mak ayah dia tu ada defect sikit genetik yang menyebabkan ada kencing manis, type 1 atau type 2 diabetic, mungkin ada hypertension, mungkin ada genetik yang familial hypercholesterolemia. Ni adalah penyakit keturunan juga. So the gene is there, tapi kalau kita jaga betul-betul pemakanan, stress level, tidur kita, social kita macam mana, insya-Allah environment tu ataupun suasana sekitar kita akan membantu kita untuk sihat. Kita tak akan pull the trigger kalau kita betul-betul jaga kesihatan kita, insya-Allah. Okeylah, so saya rasa tu saja kot artikel. So for those of you maybe ada dekat sini doctors, saya letak few articles. Kalau anda nak check boleh, ada beberapa jurnal yang saya letak dekat sini. Kalau siapa nak boleh, siapa yang nak slide ni boleh minta lah, saya boleh bagi kalau you all nak untuk reference. Siapa ada personal questions, kalau tak nak tanya, kalau tak nak tanya sini boleh PM saya, Dr. Adibah 011-1079-5709, ataupun boleh PM pada Dr. Rahmah ataupun coach masing-masing yang invite anda ke sini. So saya rasa tu saja. Kejap ya. Okey, ada soalan tak? Kalau ada nak tanya pada Dr. Nurhayati ataupun pada Coach Su pun boleh juga siapa yang ada nak tanya soalan boleh. Kejap saya tengok. Okey, Cik Nasir. Assalamualaikum doktor. Mohon beri tips untuk mengatasi situasi kerak bangun untuk buang air kecil setiap malam minimal 2 kali. Walau dah kurangkan minum malam atau minum jus malam awal dan letak minyak panas di anggota perut dan kaki, namun keadaan tetap sama. Umur saya 58 dan situasi ini mula kerap timbul dan lebih kurang 2 bulan lepas. Saya dah pun tamat cycle 1 dan result blood test memang banyak perbaikan. Saya rasa bertenaga. Okey, Cik Nasir yang Liani ke? Kejap, nanti cari masa kita boleh jumpa. Cik Nasir dekat JB kan? Saya cari masa boleh jumpa sekejap yang dekat HOA ke macam mana itu. Jadi senang saya nak explain based on blood result tu. Tak sempat nak bagi lagi ni. Cik Nasir boleh WhatsApp saya nanti insyaAllah saya explain sebab Cik Nasir punya keadaan ni agak complicated sikit. Blood test pun agak complicated. Nanti maybe kita boleh jumpa personally dekat HOA ke, saya akan explain. Okay, yang lain tak ada apa dah kot. Okay, saya rasa tu saja.
Su dengan Dr. Yati ada nak tambah apa-apa? Any last word? Kalau nak tambah apa-apa boleh? Su ada? Cuma nak pesan jangan rasa payah dan susah nak join program ni sebab ia mudah sangat dan akan mengubah diri anda bukannya 50%, 70% tapi 100%. Terima kasih Doktor. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Dr. Yati ada last word nak tambah before kita tutup? Tak ada Tak ada Kak Yati? Tak ada. Okey. Ada yang direct message ni, maybe nak tanya saya soalan secara personal ni, ada 3-4 orang sini, agak personal sikit soalan. Jadi maybe boleh PM saya reply dalam WhatsApp sebab agak personal soalan yang saya nak explain dekat sini. Nombor saya 011-1079-5709. Okay, so tu saja. So malam ni sebenarnya as a conclusion, apa yang kita discuss actually, tua sebelum usia tua ni adalah something yang for me it is very serious lah. Yang kita selalunya terlepas pandang, yang kita selalunya rasa macam tak apalah, memang dah tua lah, dah tak boleh buat apa. Sedangkan we can do something untuk kurangkan simptom-simptom dan sign apabila sudah berlaku aging. Dan kita, bukan kita kata kita tak nak tua, jangan salah faham Ada orang kata, alah Dr. Adibah tu sajalah tak nak tua, tak nak mati kot. Ada tanya gitu, wallahualam. So bukan maksud saya tak nak tua ke, tak nak mati ke, tetapi kita nak quality of life. So kita nak beramal ibadat dengan berkualiti, kita nak spendkan masa dengan suami kita, anak-beranak kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita dengan berkualiti, dan semua ini perlukan kesihatan yang terbaik. Of course, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, tetapi kita sentiasalah doa kita mati dalam keadaan yang insya-Allah ending dia tu adalah ending yang terbaik. Okey? Husnul khatimah dan bukannya su'ul khatimah, insya-Allah. So setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih pada semua yang ada. Kalau ada masih yang nak bertanya soalan ke apa, maybe boleh PM secara personal saya Dr. Rahma ataupun siapa yang invite anda ke sini. Dan insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki untuk kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. So setakat itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kalau siapa yang nak slide ataupun recording nanti boleh PM saya. Kita jumpa dalam Zoom yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih doktor. Sama-sama.